selamat sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Pada 2 minggu yang lalu, kita telah menyambut Hari Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Seminggu sebelum Hari Paskah, hari Ahad itu kita panggil Palm Sunday. Pada hari itu, Yesus telah menunggang seekor keldai masuk ke Yerusalem. Apabila orang ramai nampak Yesus, mereka membentangkan jubah di sepanjang jalan dan berseru-seru, "Diberkatilah dia yang datang dengan kuasa Tuhan. Sejahtera di syurga dan kemuliaan bagi Allah." Selepas Palm Sunday, hari seterusnya merupakan permulaan Minggu Kudus atau Minggu Suci. Pada minggu itu, banyak perkara telah berlaku. Pada hari Isnin, Yesus memarahi pedagang-pedagang yang berniaga dalam rumah Tuhan dan mengusir mereka keluar dari rumah Tuhan. Kemudian pada hari yang seterusnya, Yesus masih memberikan banyak pengajaran dan juga berbahas dengan guru-guru Taurat, orang Farisi, orang Saduki dan lain-lain orang. Pada hari Khamis, Yesus makan jamuan Paskah, iaitu perjamuan akhir dengan pengikut-pengikutnya, dan tengah malam itu Yesus telah ditangkap, dibicara, dan pada pagi Jumaat dia dijatuhkan hukuman mati. Kemudian pada Jumaat pukul 3 petang, Yesus mati di atas salib. Dan akhirnya pada hari Ahad, sekarang kita panggil Hari Paskah, dia telah bangkit dari kematian. Sepanjang minggu suci ini, terdapat suatu perkara yang Yesus berkata, ia adalah suatu perkara yang baik dan terpuji. Apakah perkara itu? Mari kita baca Markus 14 ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji." Apakah perkara ini? Sebenarnya ceritanya macam ini, iaitu ada seorang wanita bernama Maria telah menuangkan sebotol minyak wangi yang sangat mahal ke atas kepala Yesus. Minyak wangi itu merupakan sesuatu yang sangat berharga kepada wanita-wanita pada masa itu. Mereka susah-susah menyimpan wang mereka untuk membeli minyak wangi ini. Dan minyak wangi ini akan mereka gunakan pada hari perkahwinan mereka. Semua orang pada masa itu sangat mengambil berat tentang perkara ini. Tetapi Maria pula melakukan sesuatu perkara yang luar biasa. Dia gunakan minyak wangi ini untuk Yesus. Orang ramai di sana, ada yang berasa marah, ada yang berasa tersinggung hati, ada yang berasa sangat membazirkan apabila melihat Maria menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Mereka berkata, jikalau jualkan minyak wangi ini, duit yang didapati dapat menolong orang-orang yang miskin. Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan dia? Apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji." Mengapa perkara ini adalah suatu perkara yang baik dan terpuji? Kerana perkara ini dilakukan untuk Yesus. Apa artinya perkara yang dilakukan untuk Yesus? Perkara yang dilakukan untuk Yesus ialah perkara yang sebenarnya hendak dilakukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita lakukan untuk Yesus. Macam Maria, minyak wangi ini sebenarnya disediakan dan sepatutnya digunakan untuk dirinya sendiri. Tetapi oleh kerana Maria sayangi Yesus, dia sanggup memecahkan botol minyak wangi itu dan tuangkan minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Adakah kamu pernah lakukan perkara untuk Yesus? Sebagai contoh, sebenarnya kamu mempunyai alasan yang cukup untuk memarahi pekerja kamu. Kerana ini hak kamu. Tetapi untuk Yesus, kamu memilih tidak berbuat demikian.
Atau kamu sepatutnya boleh melayari internet dengan sesuka hati. Kerana ini adalah masa kamu sendiri. Tetapi untuk Yesus, kamu mengawal diri kamu. Oleh kerana Yesus, kamu sudi mengubah sikap dan kelakuan kamu. Ini adalah perkara yang dilakukan untuk Yesus. Dalam mata Tuhan, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang baik dan terpuji. Sepanjang tempoh dari permulaan minggu suci ini dan sehingga Yesus naik ke syurga, terdapat beberapa orang lelaki. Mereka juga melakukan perkara yang baik untuk Yesus. Bukan hanya Maria seorang sahaja. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang 3 orang lelaki ini, dan kemudian pada khutbah saya yang seterusnya saya akan sambung dengan 2 orang yang lain. Orang yang pertama adalah seorang yang berkulit hitam. Dia merupakan seorang hamba abdi yang berasal dari Kirin di Afrika. Mari kita baca Markus 15:21. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon. Dia baru datang dari kampung dan sedang memasuki bandar. Askar-askar memaksa dia memikul salib Yesus. Simon berasal dari Kirin. Dia bapa Alexander dan Rufus. Lelaki itu bernama Simon. Dia telah dipaksa untuk memikul salib Yesus kerana pada masa itu keadaan Yesus sudah sangat lemah. Keseluruhan badannya telah dipukul dan tercedera. Tetapi dia masih kena memikul salibnya dan berjalan ke tempat yang dia akan disalibkan. Nampaknya dia sudah tidak bertenaga dan berjalan dengan sangat perlahan. Jadi apabila askar-askar nampak Simon, mereka pun menangkapnya dan memaksanya untuk memikul salib Yesus. Dari ayat Alkitab tadi, kita tahu Simon adalah dipaksa dan bukan dia sendiri yang rela memikul salib Yesus. Kemungkinan besar dia berasa nasibnya mengapa begitu malang sekali. Mengapa dialah yang dikena tangkap untuk memikul salib yang begitu berat. Pada masa itu Simon tidak tahu apa yang dia lakukan untuk Yesus adalah suatu perkara yang begitu istimewa. Sebenarnya dari permulaan dunia ini hingga perakhiran dunia ini nanti, tiada sesiapa pun yang pernah atau akan melakukan perkara yang seperti Simon lakukan untuk Yesus. Yesus telah mati di atas salib untuk keseluruhan umat manusia. Tetapi hanya Simon seorang saja yang menggantikan Yesus untuk memikul salib Yesus. Simon walaupun seorang hamba saja, tetapi namanya dan juga anak namanya dan apa yang dia lakukan untuk Yesus telah dicatatkan dalam Alkitab. Berarti Tuhan yang memang dia nampak apa yang Simon lakukan untuk Yesus. Walaupun Simon dipaksa, dalam mata Tuhan apa yang dilakukannya adalah suatu perkara yang baik juga, kerana perkara itu dilakukan untuk Yesus. Banyak kali pelayanan kita mungkin macam Simon juga. Kita berasa dipaksa untuk melayani Tuhan. Sebenarnya, setiap pelayanan merupakan suatu peluang bagi Tuhan untuk memberkati kita. Dan selalunya apabila kita memandang kembali pelayanan kita, hati kita akan penuh dengan kesyukuran. Walaupun pada masa itu kita mungkin tidak sudi. Saya telah mula melayani Tuhan sejak saya masih seorang remaja. Tetapi memang bukan setiap kali saya melayan dengan hati yang sudi. Saya pernah bersungut, saya pernah berasa marah, berasa dipaksa. Setiap kali oleh kerana ada sesuatu tanggungjawab itu telah diberikan kepada saya. Jadi saya tiada pilihan yang lain. Tetapi
hanya dipaksa untuk teruskan pelayanan ini. Macam Simon, saya tidak sudi. Walau bagaimanapun setiap kali saya memandang kembali pelayanan saya ini, saya bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah memberikan kepada saya peluang macam ini. Memang setiap pelayanan adalah suatu berkat Tuhan. Melalui pelayanan Tuhan telah banyak mengubah pemikiran saya, sikap saya, pandangan saya dan juga perhubungan saya dengan Tuhan dan juga perhubungan saya dengan orang lain. Saya menjadi seorang yang lebih baik dan saya juga menjadi seorang yang lebih matang dari segi kerohanian. Saya juga lebih mengenal Tuhan Bapa saya dan lebih bergantung kepada Tuhan. Simon, walaupun dipaksa, dia telah melakukan suatu perkara yang baik untuk Yesus. Maka, kita harus hargailah setiap peluang pelayanan kita. Selain daripada Simon, dua orang yang seterusnya yang saya ingin berkongsi, mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 38 hingga 40. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari bandar Arimatia meminta kebenaran Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf pengikut Yesus, tetapi Yusuf tidak memberitahu orang hal itu kerana dia takut akan penguasa Yahudi. Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu Yusuf pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam pun pergi dengan Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu sebanyak kira-kira 30 kilogram. Kedua-dua orang ini mengambil jenazah Yesus lalu membalutnya dengan kain linen dan ramuan menurut adat penguburan orang Yahudi. Tadi saya berkata melayan Tuhan adalah suatu berkat Tuhan. Apabila kamu berani mengambil satu langkah ke depan untuk melayani Tuhan, kamu akan mengalami perubahan atau transformasi dalam kehidupan kamu. Macam dua orang yang tadi kita baca, iaitu Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus. Pada permulaannya, mereka berdua adalah penakut. Mereka senyap-senyap menjadi pengikut Yesus. Mereka tidak berani bagi orang lain tahu mereka adalah pengikut Yesus. Mengapa? Kerana mereka takut akan penguasa Yahudi. Mereka takut diusir keluar dari rumah ibadat Yahudi. Jadi, Nikodemus, dia hanya berani pergi berjumpa dengan Yesus pada waktu malam saja. Kerana pada waktu malam tidak ada orang lain akan nampaknya. Tetapi apabila Yesus telah mati di atas salib, mereka berdua pula berani pergi berjumpa dengan Pilatus untuk meminta jenazah Yesus dan menguburkan jenazah Yesus. Yusuf memberikan kubur yang dia sediakan untuk dirinya kepada Yesus. Nikodemus pula membawa ramuan mur dan gaharu yang sebanyak kira-kira 30 kilogram. Sangat banyak tahu kak? Sangat berat, 30 kilogram. Jadi dia tidak mungkin dapat simpankan ramuan itu dalam poket dia. Orang lain pasti akan nampak ramuan itu apabila dia mengangkat untuk menyapu badan Yesus. Dulu mereka begitu bimbang orang lain tahu mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Tetapi sekarang apabila mereka memang berani mengambil satu langkah ke depan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Yesus, maka kita nampak perubahan mereka adalah begitu besar. Mereka tidak lagi seorang yang penakut. Mereka berani menghadapi ancaman sampai kemungkinan kehilangan nyawa mereka.
pengikut-pengikut Yesus yang lain yang selalu bersama dengan Yesus, mereka telah larikan diri mereka. Mereka takut ditangkap. Tetapi dua orang ini, Yusuf dan Nikodemus, pula mereka berani pergi meminta jenazah Yesus dan menguburkannya. Nampakkah begitu besar perubahan mereka? Jadi setiap kali kita melayani Tuhan, bukan Tuhan yang dapat kebaikan daripada kita. Sebenarnya kitalah yang diberkati. Saya merupakan seorang yang tidak suka bercakap di hadapan orang ramai. Saya lebih suka diam-diam di sebelah. Dan saya lebih suka dengar orang lain bercakap daripada saya sendiri yang bercakap. Tetapi lebih kurang 10 lebih tahun yang dulu, apabila pastor saya mengajak saya untuk menjadi salah seorang pemimpin dalam gereja, saya sebenarnya hendak menolak ajakannya. Tetapi pada masa itu, saya baru habis menghadiri suatu kursus yang dipanggil mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Bahasa Inggeris kursus itu ialah Experiencing God. Dari kursus itu, saya mengetahui Tuhan kita selalu bekerja di sekeliling kita dan Dia selalu mengajak kita supaya bekerja sama dengan Dia untuk melakukan perkara-perkara yang Dia sedang lakukan. Perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan mungkin mustahil bagi kita untuk melakukannya. Mungkin adalah di luar keupayaan kita. Tetapi dalam kursus itu, Tuhan menggalakkan kita melakukan apa yang hanya Tuhan boleh lakukan dan bukan apa yang kita boleh lakukan. Dan jikalau kita sanggup taat kepada Tuhan dan sudi menyelaraskan kehidupan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, kita pasti dapat mengalami Tuhan kita. Tuhan telah bercakap kepada saya melalui kursus itu. Jadi saya pun bersetuju untuk menjadi seorang pemimpin dalam gereja saya. Sampai sekarang, sudah jauh lebih daripada 10 tahun. Saya dapati saya sudah berubah dengan banyak. Sekarang saya selalu berada di hadapan orang ramai. Kadang-kala memimpin Bible study, kadang-kala mengajar orang muda dan kanak-kanak, atau berkhutbah, atau menjadi pengerusi majlis dan sebagainya. Saya banyak diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya juga banyak diberkati oleh Tuhan. Melayani Tuhan memang suatu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Saya telah menikmati kebaikan daripada pelayanan. Seperti Yosua, saya juga ingin berkata, tetapi bagi aku dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Perkataan mengabdi di sini membawa maksud melayani Tuhan. Sebagai kesimpulan, dalam mata Tuhan, jika pelayanan kita adalah dilakukan untuk Yesus, maka ia adalah suatu perkara yang baik dan terpuji. Dan setiap pelayanan merupakan suatu peluang bagi Tuhan untuk memberkati kita. Kita harus hargai peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melalui pelayanan, kita akan mengalami perubahan atau transformasi dalam kehidupan kita. Kita pasti akan lebih mengenal Tuhan Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur kerana Kau selalu memberikan kepada kami peluang-peluang untuk melayani Kau. Tolonglah kami supaya mempunyai hati yang sudi dan hati yang berani untuk melayani Kau. Kerana setiap peluang pelayanan adalah suatu berkat yang diberikan oleh Tuhan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.